Untuk makluman semua penonton, FB Live pada hari ini adalah ditaja oleh syarikat Mami Happy Group. Syarikat Mami Happy Group merupakan pembekal buku pendidikan awal kanak-kanak. Penonton boleh dapatkan buku-buku ataupun produk-produk kami daripada ejen-ejen Mami Happy di seluruh Malaysia. Meriahnya FB Live kita hari ini. Jom korang tekan button like dan share di bawah ini untuk dapatkan notifikasi FB Live kami pada masa akan datang. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe official YouTube channel Mami Happy Group. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua yang sedang menonton FB Live kita pada hari ini. Okey, untuk maklumat semua, kita sekarang sedang bersiaran langsung dari page Mami Happy Show. Okay, terlebih dahulu saya nak perkenalkan diri saya sebagai moderator. Saya Husna. Bersama saya hari ini iaitu Puan Yenti. Okey, Puan Yenti ni adalah penulis buku kanak-kanak My Prophet Yusof. Okey, yang baru masuk live kita ni boleh tolong share, kita boleh panggil anak-anak, join sekali nak dengarkan apa yang Puan Yenti akan cerita pengajaran daripada kisah para nabi dan rasul yang diceritakan dalam Al-Quran. Okey Puan, tanpa membuang masa, jom kita mula live kita pagi ini. Assalamualaikum Puan Yenti. Waalaikumsalam Husna, apa khabar? Khabar baik. Puan sihat ke? Alhamdulillah, sihat. Okey, sihat. Alhamdulillah. Okey Puan, boleh tak Puan kongsikan 5 kisah buku yang Puan keluarkan ini? Okey, terima kasih kepada Husna, moderator kita hari ini dan juga Mami Happy. Ambil peluang kata saya cerita sikit lah tentang buku Prophet Yusof Adventure Series. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, buku ni actually ada 5. Okey, kenapa kita ambil buku kisah Prophet Yusof? Okey, sebab Allah dah kata ia adalah ahsanul qasas, cerita yang terbaik dalam Al-Quran. Okay, sebab kan kalau kita tengok semua pun orang suka cerita, betul tak Husna? Betul. Kan bila orang cerita ni Ustaz Husna main nak habaq Ustaz Husna ada cerita ni. Kan mesti kita pun macam oi terpeliak biji mata kan Husna kan. Okey. Jadi dengan anak-anak pun sebenarnya macam kita tak tahu nak cerita apa sebenarnya. Okey. Jadi bermulalah kisah surah Yusof. Okey, di mana Ustaz tanya tadi ada apa dalam tu kan. Okey, sebab bila yelah bermula titik tolak nak cerita apa dengan anak, dengan cerita nak cerita apa dekat kelas. Waktu ni sebenarnya lama dah cerita ni Husna, 10 tahun lepas. Okay, sebab masa tu saya dan suami belajar di United Kingdom. Jadi kita ada kelas orang kata pengajian Islam anak-anak setiap hari Sabtu. Okay, sebab kalau anak kita kat rumah je dia boring nak dengar mak dia baby cerita kan. Okay, jadi kita pun ajak kawan-kawan seangkatan semua jom kita pergi berkumpul setiap hari Sabtu. Jadi masa tu lah bila tengok anak tu happy, okay, that is the best moment untuk kita masukkan input elemen-elemen yang positif. Okay, jadi kalau orang putih dia kata the more the merrier. Okay, jadi bila saya berpeluang mengajar di sekolah di United Kingdom, kita tengok dia memang ada story time. Jadi cerita dia pun bila Disember tu masuk Christmas kan. Jadi dia dengarlah kisah pasal Jesus, Nabi Isa, tapi kisah yang daripada Bible. Tapi kat sana bagus tau Ustaz. Dia orang bukan setakat belajar pasal Jesus, dia orang pergi masjid juga. Jadi dekat masjid dia dengar cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam rasa keperluan kita patut take that opportunity lah untuk cerita apa yang best sebenarnya dalam Quran ni untuk anak-anak. Jadi di situlah bermula saya bersama sahabat saya Puan Riz Melati Syamsuddin, kita korek. Ni orang kata sebab saya pergi training cikgu kan dekat UK. Jadi semua dia ajar. Jadi subhanallah bila saya
apply kat sekolah, teori-teori mereka semua orang kata menjadilah kan. So orang putih ni dia ada research semua. Bila saya kata lepas tu pun saya buka surah Yusuf. Subhanallah, apa yang Allah cerita dalam surah Yusuf tu semua ada dalam apa yang teknik-teknik lah, orang kata garis panduan seorang guru di UK. Jadi di situlah bermula titik tolak surah Yusuf Prophet Adventure series ini. Alhamdulillah. Dengar tak? Boleh Macam boleh. tu. Sini hujan puan. So line tu agak Ya. apa nak okey. Hujan. Okay, next kita tanya puan, apakah asbab puan untuk mengeluarkan kisah-kisah Prophet Yusuf ni? Sebab musabab dia lah, musahab dia. Kenapa puan nak keluarkan Prophet Yusuf ni sampai 5 series? Okey. Sebabnya Sebablah. tadi saya dah bawa Husna cerita kat UK kan. Okey. Dekat UK. Kami ni pun menyanyi lah. Saya tak pandai nyanyi. Jadi Puan Riz tu orang yang terror main piano dari kecil. Jadi saya suruhlah dia nyanyi. Okey. Jadi budak-budak ni anak-anak ni hati dia suci bersih kan daripada kita yang orang tua ni kan. Okey, banyak dosa. Jadi bertitik tolak daripada kelas Saturday class tu lah sebenarnya. Anak-anak ni dia balik, dia pergi sampaikan rantaian dakwah apa yang dia belajar. Okay, very simple macam balik kelas, dia orang makan kan. Jadi abang tu, si abang yang tak pergi kelas, abang dah besar kan. Okay, jadi abang makan dengan tangan kiri. Jadi mak tu terkejut sebab anak tu boleh sampaikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia marah abang dia. Dia kata, jangan makan tangan kiri. Nanti you share your food with syaitan. Jadi mak ni pun macam terkejut kan. Dia kata, mana belajar ni kan? Sebelum ni memang makan tangan kiri tak ada orang yang tegur. Dia kata, kita belajar kat kelas. Jadi bila masuk tema surah Yusuf, okay, kita nak bawakan hero. Okay, dia ada tema. Kita belajar kat UK, satu benda aja belajar is a holistic view, mesti ada tema. Jadi bila saya kaji, okay, dan tengok semua konten bersama dengan imam masjid waktu tu, jadi kata ini macam ada best sangat parenting. Okay, sebab kalau kita cerita kat anak tu jadi rantaian dakwah kita kan. Jadi untuk Prophet Yusuf ni macam special, kita kena ajak mak ayah sekali dengar. Okay, untuk kutip butiran mutiara dalam tafsir yang Allah dah siapkan dalam surah Yusuf ni. Subhanallah, sangat-sangat best. Jadi apa yang kita buat, masa tu kita buat ala-ala konsert. Jadi kita nyanyilah. Kita nyanyi-nyanyi nak bagi cakap kat diorang, nanti mak ayah pun nak dengar ni dakwah kita. Jadi ada lagu, okay, dan bertitik tolak kat situlah. Jadi dengan subhanallah, surah Yusuf tu sangat padat dengan ilmu keibubapaan. Okay, macam saya cerita tadi, saya ada banyak pergi kelas. Okay, alhamdulillah Allah bagi peluang menuntut ilmu. Okay, daripada Mak Saleh ni lah. Mak Saleh ni dia bukan setakat baca sikit, lepas tu dah dia share semua, tak. Dia buat sesuatu teori tu melalui satu kajian. Okay, ada research yang very thorough dan kemudian dia apply. Okay, jadi saya rasa macam seronok lah kan belajar dengan Mak Saleh ni. Tapi subhanallah, sebenarnya Al-Quran lagi seronok. Okay, dan banyak teknik-teknik yang saya belajar, dan personally lah saya sebagai ibu kepada 6 orang anak, okay, yang ada peringkat baby sampai remaja. Saya rasa surah Yusuf tu subhanallah is the best parenting tips yang Allah bagi untuk kita. Subhanallah. Jadi disebab itulah kita pun balik Malaysia, kita bermula dengan tafsir mini surah Duha. Saya dan suami saya diberi peluang dijemput oleh pihak Telaga Biru untuk menulis. Itu pun buku dengan anak-anak, contoh-contoh doodle-doodle. Okay, jadi bila habis je surah Yusuf, kami ditanya ada lagi tak modul-modul. Jadi saya balik Malaysia, saya ajar anak-anak dekat Seri Iskandar ni, ajar English. Tak ajar dulu baca ke apa, kita cerita dulu surah Yusuf, nak develop the communication and language skills, all the literacy punya awareness. Ya, alhamdulillah disebabkan itulah punca lah orang kata ya, Husna, asbab kenapa terjadi tiba-tiba buku kan. Okay, mula-mula ingat satu je. Okay, lepas tu 1 dan 2, sebab itu yang saya buat apply dengan anak-anak dekat Syed Iskandar ni. Tapi subhanallah, bila duduk sekali
padat dengan aktiviti. Jadi jadilah keseluruhannya ada 5 buku, alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah dapat juga kita tengok 5 buku ni dikeluarkan. Okey Puan, kita sebenarnya ada video khas untuk live hari ni. So mari kita tengok video. Okey, saya tengok video-video tu pun sangat menarik. Line slow. Hello? Okey tak? Okey, hari ni line slow. Okey. Puan, saya tengok video tadi, iklan tadi, buku-buku tu sangat menarik. Saya sebagai orang dewasa pun rasa tertarik nak baca. Ni kan pula budak-budak kan? Okay, saya nampak buku ni macam ada poster ya Puan. Boleh tak Puan terangkan kenapa ada poster dalam setiap buku ni? Okey, terima kasih Husna. Poster kan setiap buku. Betul-betul didatangkan dengan ada poster. Okey. Poster ni pula kenapa kena ada poster? Okey, actually dia bentuk storytelling. Dipendekkan cerita. Kan kita cerita tadi budak-budak belajar semua agama. Macam kita kalau kat Malaysia, kita ni belajar orang Melayu, of course kita masuk kelas pendidikan Islam. Betul tak? Husna dulu masuk kelas pendidikan Islam, betul? Betul, masuk. Sekolah agama Puan? Tak, sekolah biasa. Saya tak sekolah agama pun, tapi saya masuk kelas pendidikan Islam. Betul tak Husna? Masuk. Husna pernah betul. Husna pernah tak pergi kelas moral, pendidikan moral? Tak pernah masuk. Alan Pumas kan. Okey. Jadi nampak tak kita belajar satu je agama kan, betul? Okey, dan kawan-kawan kita yang bukan beragama Islam pun dia belajar moral kan, etika, akhlak lah kan. Okay, jadi kita dekat UK tu berbeza lah. Okey. Bila kita belajar tentang Islam, kita belajar tentang kat mana orang Islam, semua benda lah holistik kan. Okey, dan at the end of the tema tu kita pun pergi rombongan pergi agak-agak Husna ke mana cikgu-cikgu ni satu sekolah bawa budak-budak ni? Taman. pergi masjid. Okey, jadi dia sangat religious ni, dia sangat-sangat orang kata menghormatilah sesama satu sama lain. Jadi plan tu pun masuk masjid tu masa waktu winter, sejuk Husna. Jadi automatik surat keluarkan, sekolah keluarkan surat kebenaran untuk bawa budak-budak ni semua kan. Jadi kita dah dalam tu berbesar ada pesan pakaian menutup aurat lah. Cover your head kan. Jadi sejuk semua pun jadi itu masa belajar pendidikan Islam. Jadi bila kita belajar tentang Kristian, masa ni masa sama. Waktu dia panjang dan seronok kan, macam kat Malaysia bebas lari-lari kejar-kejar. Jadi alhamdulillah lah saya pun dapat peluang lah masa tu pergi masuk gereja. Husna pernah masuk gereja tak? Tak, saya tak pernah masuk lah. Kan, saya pun tak pernah masuk. Tak berani, takut kan. Jadi memang masa dengan mak-mak di community Nottingham masa tu kan siap pesan, Yanti ni dapat surat sekolah ni nak bawa pergi gereja ni. So dia tanya, Yanti pergi tak? Of course semua cikgu kena pergi. Saya pergi pun semua cikgu wajib pergi escort, jadilah jaga, tahan jalan, tahan kereta kan, bagi budak-budak melintas. Jadi 200 budak lah masa tu, dan pengalaman pertama jugalah untuk saya kan. Jadi saya takut juga sebenarnya, tapi buat-buat tak takut lah kan. Takkanlah kita nak tunjuk saya tak nak pergi ke apa, tapi nak terpaksa pergi.
Jadi bermula kat situlah saya rasa macam kami dengan cikgu ni nak kontrol Husna satu kelas 30 budak tau. Budak 4 tahun. Okay, budak 4 tahun. Cikgu dia, Husna nak tahu tak berapa orang cikgu dalam tu? Berapa? Cuba 5. Husna tengok. 5, bukan 7 Husna. Wow, kalah cikgu di Malaysia. Kan, jadi total kita bawa budak sekolah rendah di masa tahap 1 dah, jadi 1, 2, 3 kan. Total 200 budak. Husna bayangkan seorang orang tu atas dia buat macam storytelling. Okay, seorang dia boleh buat 200 budak tu duduk diam dan terpesona dengan cerita dia. Termasuklah saya yang orang tua ni Husna. Okay, tak ada bising, tak ada cuik kawan ke apa, seronok dengar. Sebab sambil dia cerita dia nyanyi-nyanyi. Dia tak adalah kata masuklah agama Kristian. Tak, sama sekali tak. Okay, apa yang dia buat, dia lukis, dia draw sikit-sikit. Jadi sikit-sikit kita nampak jalan cerita dia kan. Jadi poster tu sebenarnya kan, saya duduk, saya pun terpesona lah orang kata kan. Saya jaga satu row dan 10 orang budak lah duduk diam je semua. Yang tua ni pun duduk dengar lah cerita kan. Okay. Jadi saya balik tu saya cakap dengan suami kan, kita ni orang Islam ni, kita ada Quran kan. Okay, saya kata kenapa kita tak boleh pukau 200 budak macam tu kan. Saya kata apa rahsia dia? Okay, jadi rahsia dia sebenarnya ialah dia punya teknik storytelling yang digunakan. Dan Alhamdulillah saya doa dekat Allah, saya kata ya Allah bantulah saya kan macam mana, ya Allah bagi orang kata dengan anak-anak ni nak rasa cinta dan sayang kepada Allah dan juga ikut Rasulullah SAW, apa Nabi buat, apa Nabi cakap. Jadi sebelum saya balik Malaysia, saya berpeluanglah pergi kursus dengan professional British storyteller. Okay, kat situlah rahsianya. Okay, jadi rahsia dia otak kita, okay, kalau Husna nampak tadi map tu kan, peta cerita. Okay, otak kita dia simpan sebenarnya image tau Husna. Dia bukan kalau kita kata sudu, mesti ada sudu kan. Dia tak adalah SUDU. Okay, jadi saya belajar situ dan saya baca, kemudian ada research paper. Okay, sebab bahasa Inggeris ni bukan bahasa kita, betul tak? Okay, dan sebenarnya orang Jepun dia dah buat research. Dia kata pasal otak ni lah. Okay, dia panggil pictorial mnemonics and sound contrasting. Okay, jadi saya cuba applykan research Jepun tu. Subhanallah, dapat dia punya the whole picture. Kalau kita tengok buku tafsir mini, okay, setiap satu buku tu didatangkan dengan story map. Story map tu kita ambil perkataan Arabic. Okay, jadi dia lebih kepada buku-buku ni kita nak anak-anak rasa seronoknya belajar. Macam kat UK, kalau kita belajar pasal pintu, okay, kita belajar semua benda lah pasal pintu. Jadi kita nak dia belajar pasal surah Yusuf, semua benda pasal apa yang Allah cerita dalam Quran, okay, dia tahu. Dan Alhamdulillah dia ada orang kata 3 bahasa lah yang kita cuba. Okay, sebab bahasa ni ialah semua orang comfortable untuk cakap dengan bahasa kita, betul tak? Kalau Husna dengan bahasa utara dia, betul Husna? Betul. Rindulah balik kampung nak jumpa mak mentua berapa bulan dah tak jumpa kan, tak boleh nak cakap Kedah dah kan. Dia tengok cakap Kedah. Jadi kita cuba memecahkan orang kata benting takut bahasa Inggeris tu. Jadi kita guna surah Yusuf dan kita lukis story map tu. Subhanallah, dia sangat-sangat membantu untuk faham the holistic view of setiap episod yang Allah dah ceritakan dalam surah Yusuf. InsyaAllah. Okay, saya dengar pun cerita pun dah syok dah dengar ni kan. Apatah lagi tengok buku tu, kulit buku pun dah rasa macam nak pergi belilah ni kak. Okay Puan, kita nak buka soalan untuk penonton. Kalau penonton-penonton ada soalan, boleh komen dekat ruangan komen. Nanti kita akan baca sebelum melas lagi. Sekarang ni kita nak next soalan lah. Okay. Buku Keluaran Puan ni terhad pada satu level sahaja, iaitu kanak-kanak, atau ia terbuka kepada pelajar sekolah rendah juga? Minta penjelasan Puan. Maksudnya buku Keluaran Puan ni kan terhad pada satu level je ke ataupun terbuka kepada semua sekolah rendah? Okey. Terima kasih Husna, soalan yang sangat power tu. Okay.
Jadi buku ni untuk siapa ya? Okay. Buku ni untuk siapa? Semua level, satu level je ke nak terbuka ibu bapa ke cuma boleh baca? Konsep yang kita bawakan dalam Prophet Yusuf Adventure Series ni sama dengan konsep Tassim Mini. Okay. Kita lebih kepada konsep keluarga ya Husna. Jadi konsep kekeluargaan di mana kalau buku Husna, kalau Husna ada anak ke? Saya belum kahwin. Oh sorry. Okay, anak saudara. Ada anak saudara banyak. Berapa orang anak menakan hang? Anak menakan tak terkira kot. Perempuan ya. Berapa lama lepas tak balik, saya pun tak tahu. Yang paling dekat ada 2 orang lah. 2 orang selalu duduk mai. Okay, kalau kita tengok kan macam saya sendirilah sebagai mak kan, buku, okay, anak menakan kita bagi dia buku, okay, sama ada dia rasa nak buka atau dia pergi lempak lah buku tu, betul tak Husna? Okay, dia tak ada feel, betul tak? Okay, melainkan kalau saya rasa macam dah jadi habit family tu kan, budak suka kan. Jadi pengalaman saya lah, buku ni dia dapat konsep family learning series. Okay, pengalaman saya ada seorang budak tu sampai ke Mekah, subhanallah, sangat terharu. Dia tangkap gambar, saya tak bawa pula buku saya sebab tadi anak saya minta bacakan. Okay, jadi contoh buku lah. Okay, bayangkan dia dapat buku Prophet Yusuf tu ke mana-mana dia pergi. Okay, budak kecil 4 tahun sampai last kali dia ada kereta semua. Last kali dia tunjuk gambar dia depan Kaabah dengan buku. Sebab dia suka sangat buku tu. Okay, jadi untuk anak kecil, saya rasa untuk dia baca buku yang saya tulis bersama dengan Puan Riz Melati Samsudin ni sangat-sangat susah. Okay, sebab apa Husna? Sebab satu dalam bahasa Inggeris. Okay, sebab apa saya tulis dalam bahasa Inggeris? Okay, sebab saya tak boleh nak tulis dalam bahasa Melayu sebab the feel, okay, feel mula-mula kita start benda projek tu, projek suka-suka kan nak bagi pengisian kat anak-anak, the feel was from UK. Okay, jadi untuk ditulis dalam bahasa Melayu agak sukar. Jadi dan bila balik kat Malaysia pula, saya ni duduk dekat Perak. Husna pernah dengar tak Seri Iskandar? Pernah. Oh, bagus Husna ni. Okay, tak ramai orang tahu Seri Iskandar. Tahu tak, dia ceruk sikit lah kan. Dia bukan Ipoh ke kan. Okay, jadi anak-anak kat Seri Iskandar ni pun orang kata yang bukanlah orang-orang yang duduk di bandar. Okay, nama dia Bandar Seri Iskandar tapi macam lebih kepada kampung kan. Okay, jadi saya apply. Apa yang saya buat kat UK tu, saya apply dengan anak-anak ni. Alhamdulillah, dia orang jatuh cinta dengan Surah Yusuf. Dan balik tu, boleh pula tiba-tiba daripada tak tahu bahasa Inggeris ni, dia terus, there was a prophet called Yusuf. His brothers were so jealous. Oh, A-L-L-A-H. Saya nyanyi sikit lah, jadi sumbang nanti hujan lagi kata Pak Husna kan. Suara tu suara Puan Riz Melati yang sedap dengan anak-anak dia kan. Okay, jadi kita belajar, jadi seronok lah mak-mak kat rumah ni, macam mana tahu lagu tu? Umi Yanti cerita dia kata kan. Jadi daripada buku tu, it's actually kita punya konsep is a family learning series. Okay, insyaAllah. Sebab kat UK ni macam homework lah. Okay, homework. Parents tak dibebankan dengan homework anak-anak. Saya tunjuk sikit lah buku homework anak-anak saya kan. Okay, homework dia hanya sekeping kertas yang dia duduk dengan kita, itulah quality time yang kita boleh cakap dengan dia. So kita ni macam kita duduk je rumah zaman PKP tapi dengan anak penat nak cakap apa kan. Okay, letih kan 24 jam nak masak semua kan. Jadi homework tu adalah untuk the communication between the parents and the child. Jadi seronok. Kita orang tua ni pun seronok nak tolong dia buat homework. Homework dia satu slide je. Okay, jadi dalam tu ada aktiviti. Tapi okey je kalau mak-mak suka mengala kan, mak pun boleh mengala juga. Okay, sebab dan yang penting dalam tu ada parenting punya skills, tips yang kita boleh applykan dalam kehidupan kita, insyaAllah sesuai untuk semua peringkat umur. Sebab adalah satu kisah tu kan Husna, nenek kat KLCC. Sebab yang jual buku-buku ni adalah sahabat-sahabat yang excited kan, tiba-tiba kawan-kawan mereka menjadi penulis buku. Okay, sebenarnya is like a dream. Tak pernah terbayang pun. Okay, tapi alhamdulillah bila diberi peluang, saya dan Puan Riz Melati all out lah buat. Jadi awalnya nenek ni nak bagi hadiah kat cucu. Tapi ended up nenek suka
suka, nenek yang terpesona dengan buku dan nenek. Jadi daripada sekecil-kecil anak, ada yang baby dalam pantang, mak dia dah nyanyikan lagu-lagu dalam Prophet Yusuf tu sampailah setua-tua pembaca iaitu nenek-nenek. Peringkat nenek-nenek, Alhamdulillah, sebab I think it's ahsanul qasas. Allah dah janji this is the best story from Quran, so it suits all level insyaAllah. Oh, macam tu. Okey. Puan, next soalan lah kita pergi sebab saat ni kita ada nak baca komen-komen. Ramai juga yang duk tanya ni. Macam mana nak cerita apa semua tu, kita pergi next soalan. Okey, apakah mesej yang Puan nak sampaikan secara tersirat yang terkandung dalam penulisan Puan ini selain daripada ibrah yang ada padanya? Ada tak? Okay. Nak sampaikan secara tersirat. Macam karangan kat sekolah lah Ustaz macam cikgu. Tersirat. Okay. Berdebur nak jawab. Okay. Yang tersirat lah kot, yang tersurat dah semua boleh nampak kan daripada buku kan, subhanallah. Dan dia bukanlah orang kata kerja saya bersama Puan Wismulati berdua, dia termasuk juga yang melukis, illustrator. Okay, the illustrator Saiful tu memang is being a big role lah dalam merealisasikan impian kami. Okay, dan dia pun banyak buat research. Okay, buku ni tiga-tiga orang ni terpaksa buat research, duduk sekali lah sebab kita nak present kan. Kalau depan budak tu senang lah Husna kan nak present kan. Orang kata kalau Mak Salih ni cikgu dia senang je nak pukau anak-anak. Dia punya tips dia be silly. Okay, senang je. Be silly means bukanlah B-O-D-O-H kan. Okay, silly tu means like kita ada rasa empathy, kita jadi macam budak-budak. Okay, jadi that's how you can track. Jadi orang kata yang tersirat. Apa yang tersirat sebenarnya dalam surah Yusuf ni, okay, kalau kita tengok Nabi ada 25 kan. Jadi hero-hero yang famous lah di kalangan kita dan juga anak-anak kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tak Husna? Betul. Jaranglah kita nak macam cerita pasal Nabi lain. Adalah cerita kan, tapi the big picture yang tersirat is Palestine. Okay. Jadi Palestine ni masa kita tulis buku, kalau buku satu kan memang kita tulis kat situ map tu Israel. Dan kita tanya dekat anak, okay, jom kita buka world map. Okay, world map. Okay. Ada tak negara nama Palestine? Tak ada kan? Why? Dalam buku tu kita dah cerita it's a haram country. Kita dah minta anak-anak doa untuk Palestine. Jadi ada, it's a holistic. Siapa yang beli buku tu boleh tengok the approach. Okay, banyak yang tersirat. Okay, belajar geografi juga, iklim Mediterranean, belajar history, belajar matematik. Okay, apa lagi? Banyaklah kalau kita tengok dia punya Let's Explore, dah tak ingat lah yang tersirat tu, nanti boleh kita boleh tengok lah buku tu kan, insyaAllah. InsyaAllah. Okey Puan, kita nak teruskan soalan-soalan daripada ruangan komen. Boleh Puan? Boleh. Okey. Nah, kita ada soalan daripada Nur Ain Hassan Basri. Assalamualaikum Puan. Boleh Puan kongsikan cara yang menarik untuk story time pada anak-anak? Berkongsi apa yang Puan dapat lihat semasa di UK. Perlukah prop yang lengkap seperti hand puppet, backdrop atau sebagainya? Okey. Cara yang menarik lah nak cerita untuk memukau Okey. memukau. Okey, props tu mesti ada lah. Okey, sekecil-kecil props. Ni bilik study, tak ada pula props anak saya kan. Okey. Jadi ambil lah satu teddy bear ke. Okey. Kata kalau kita kata hari ni ibu nak cerita pasal surah Yusuf. Confirm lah lari betul tak? Buka pula Quran kan. Lagilah anak saya nak main lah dulu kan. Okay, jadi props tu kalau ada just take anything. Okay, teddy dia yang kecil, kita buatlah suara teddy tu. Sekejap. Teddy ni dia tanya always something lah. Teddy kata dia nak tahu pasal surah Yusuf. Okay. Buatlah suara Teddy cakap macam, saya nak tahu pasal surah Yusuf. Macam tu je. Lepas tu kita pun suruh lah anak cari buku surah Yusuf. So very simple lah. Okay,
kalau tak ada pun tak apa. Nah, dan tak perlulah untuk puan yang bertanya tu nak siapkan props yang canggih, nak gunting bintang dan matahari semua tak perlu. Okay, it's just that kita share tu lebih kepada daripada hati. Okay, yang benda-benda props semua tu adalah accessories. Macam yang saya kata yang dekat gereja tadi kan. Okay, props dia hanyalah painting, satu berus dan cat hitam tu je modal dia. Okay, jadi saya share sikit lah anak saya 5 tahun. Dia suruh saya baca buku. Okay. Dan saya sebenarnya waktu tidur tu lah waktu yang energi saya dah memang habis dah. Okay. Jadi siapa yang memang penat lah antara nak tunggu isyak semua tu dengan sebelum maghrib nak makan ngamuk lah. Saya pun zombie nak nampak je saya gila-gila macam ni. Tapi jangan sampai ada semua tahu. Umi tengah merakam. Okay. So waktu dia suruh saya dia dah cakap nak okay, tapi penat sangat, memang penat. Jadi petang tu sebab kena buat kerja-kerja COD sekejap kan, masa balik dah melepek nak tidur tu hanya dengan pegang buku surah Yusuf tu. Saya share sikit lah pengalaman malam tadi. Okay. Dia nak sangat baca. Okay. Dia dah satu hal kan nak pergi tidurkan bilik dia, lepas tu masa kita dengan baby yang menyusu lagi, so saya kata bawa baby keluar. Okay. Mana yang agak-agak rasa yang mengganggu ketenteraman, okay, kita ni lah orang kata bagilah outsource dekat bapak dia sekejap kan. Okay. Jadi very simple, tak sempat flip buku pun. Tengok buku tu, dia setiap petang tu dia tunjuk saya, dia suruh Umi bacakan buku. Lepas tu saya kata kat dia, saya pegang tu buku nombor 4. Saya kata okay, tengok nombor. Okay, jadi nampak tak kat situ ada proses, it's a learning opportunity yang just grab it. Wherever your kids are, you dekat dapur ke kat mana, so tanya dia balik. Janganlah kita membebel. Nak Umi cerita tu buku nombor kan. Okay, so that is me also sometimes. Okay, so saya kabut, saya kata okay, Ifah tengok buku tu nombor berapa. Dia kata number 4. Okay, kalau nak Umi cerita kena start nombor berapa, baru best kan. So dia kata number 1. So by bedtime tu dia dah siapkan, Ifah dah jumpa dah semua buku 5 ni. Okay, jadi hanya dengan book cover, tak kisahlah buku apa-apa pun kalau puan ada kat rumah tu kan. Okay, just encourage your child to talk about the book cover. Sebab ini pun adalah skema cikgu dekat UK. Okay, sebelum memulakan story, okay, talk about the book cover. Ada learning process yang berlaku di situ. Very simple. Tanya kat dia, nampak apa dekat situ. So ended up, bedtime story tu Umi dia yang tidur dulu. Dia suruh nak counting stars semua. Saya kata, Ifah nampak apa lagi? So dia lah cerita just by the book cover. Dan terus terlelap. Umi dia terlelap di nombor 1 lah. Okay. Alhamdulillah, macam tu lah. Very simple. Okay. Kita tengok ada kita soalan. Okay. Puan, ada orang tanya waktu yang paling sesuai lah untuk membaca buku ni kat anak-anak. Waktu malam ke? Tengah hari ke? Waktu tu ikut suka hati sebenarnya. Saya tak nak orang cerita. Yang orang kata saya bukanlah orang yang jenis, kalau Ustaz tengok saya ni bukanlah orang yang ada jadual waktu sebenarnya. Okay. Jadi mak anak 6 ni just grab apa yang ada. Makan pun macam tu kan. Musim-musim PKP ni kan kita tengok. Dulu saya rasa nak buat menu planner. So saya sebenarnya sangat tak boleh dicontohi. Okay. Bukan. Jadi cerita tu just take the opportunity, the best moment. Contoh dalam kereta. Okay. Jadi dalam kereta ni di luar musim PKP kan. Macam tu juga kat rumah kita kata okay, kita ada movie time. Sebelum tengok movie, okay, kita kena baca buku ni dulu. Okay. So just grab the opportunity, golden moments. Sebab kalau nak ada jadual a bit rigid lah bagi saya, dan saya pun tak mampu nak buat jadual. Sebenarnya bedtime story tu bukanlah tak malam pun saya buat. Semalam dia pula nak kan, kalau tidak ikutlah kan research kata bedtime tu is the best moment kan. Jadi bedtime tu orang kata saya lebih suka baca surah-surah dengan anak-anak kan. Okay, nak buku tu dah lah anak saya jadi nak gelap semua. Kalau ada lampu je habis terbeliak biji mata. Okay, jadi dia cerita sambil makan. Okay, sebab saya belajar pun rupanya sunnah Nabi Husna, kita boleh sembang masa makan.
Sebab masa tu tetamu jemputan kami ialah Habib Zainal daripada Malaysia kan. Masa tu kita macam excitednya kan. Jadi dengan mak-mak ni kakak ni seorang offer, kak masak kari kepala ikan. Okey, nanti offer rumah. Okey, jadi kami ni nak makan dengan Habib, kami malu. Kami bagilah anak-anak main kat backyard. Jadi kami pun dengarlah bapak-bapak sembang semua kan. Lepas tu macam ada diorang ni macam excited lah makan kan dengan Habib pula tu. Jadi ada seorang abang ni kata, kita ni asyik sembang je kisah Habib nak makan kan. So dia tak apa, ini sunnah Nabi. Jadi masa tu saya rasa as a teacher, kita pun mengajar dengan anak-anak waktu anak-anak happy. So that is the best moment. Apa input yang dapat, semua dia akan absorb insyaAllah. Okay, as long as your child is happy, okay, mommy happy, so you can tell your story insyaAllah. Okay. Puan duduk UK berapa lama Puan? 3 tahun 10 bulan. Lepas tu Puan study sana lah? Study ke? Mula-mula suami saya buat PhD dan saya buat Master in Education sepatutnya. Okay, tapi perancangan Allah subhanallah, Allah knows the best kan. Saya dah diterima masuk, semua clear lah, line clear sampai saya masuk first class tu. Saya rasa macam aku tak faham orang putih dia cakap apa sebetul. Dia sedang sebelum saya punya proses nak masuk tu, interview semua dekan tu semua puji, your English is so good. Saya masuk sekolah semua puji, your English is so good kan. Sampai sana tak kenapa Allah luahkan, saya tak faham dia cakap apa. Lepas tu saya pergi jumpa pun saya macam, asal makcik ni cakap apa aku tak faham. Jadi saya rasa berat hati dan Alhamdulillah saya tukar course lah daripada master level di University Nottingham. Saya pergi masuk sekolah dan saya pergi courses untuk jadi cikgu lah. Alhamdulillah saya ada yang guide saya adalah guru besar. Sebab saya macam stres lah, macam jadi orang bodoh tu. Macam perak orang kata kan, macam tak ngerti bahasa Inggeris langsung ni nak tulis macam mana kan. Sebelum tu semangat dah, first class dah terus out, dah blank terus. Jadi guru besar tu cakap, you are so lucky we are in the same boat. Saya ingat macam kenapa kan, dia yang guru besar yang sangat hebat, cikgu kat UK tu dia sangat hebat tak Husna. Dia sehebat doktor. Dalam pekerjaan kan, kita tengok kat sini orang rasa yang kerja sebagai doktor tu hebat kan. Kat sana guru lah, dia sangat ranking tinggi. Okay, jadi dia kata you are so lucky, you started one class. Saya pergi satu kelas je. Dia kata dia 6 bulan dia pergi, dah half, lagi separuh. Dia kata dia withdraw terus. Dia kata dia tak sanggup nak teruskan sebab demand. Lepas tu saya kata saya nak buat apa ni, saya dalam minat education, aku bukan orang education. So dia lah guide saya pergi courses, semua complete courses Alhamdulillah, dan saya diterima kerja di 2 sekolah di UK lah sebelum balik Alhamdulillah. Okay. Puan, saya nak tanya, buku ni dia dalam bahasa Inggeris ya? Ya, 100%. Okay, ada orang tanya, perlu ke bercerita dua bahasa untuk anak-anak sebab risaukan kod anak-anak tak faham BI? Okay, soalan yang bagus daripada puan yang bertanya, terima kasih. Okay, jadi nombor satu lah macam mana mami-mami sekalian yang boleh buat, apa-apa buku pun kita kena study dulu, betul tak? Okay, sebelum kita cerita, you must have the knowledge, betul tak? So nombor satu, buat homework, apa-apa buku pun kita baca dulu. Okay, kemudian kita nak cerita, tak kisahlah bahasa Jawa ke bahasa apa-apa Indonesia, bahasa yang kita selesa. Okay, jadi macam mana pula kita nak masukkan bahasa Inggeris tu, nak menambah, orang kata bonusnya kita boleh tambah dia punya vocab. Kita buka dekat story map dia, okay, kita tengok Nabi Yusuf, ayat 24 ni kita bacakan kat dia kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau boleh kita hafal lah ayat dalam tu sebab itu ayat pengasih. Dan ada kecil mini poster yang nanti kita corak, okay, ni hadiah untuk mami ni, nanti mami letak kat fridge. Okay, sebab itu yang saya buat dengan anak-anak dekat center saya, dia hafal ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. So nampak tak, Isa
language process, bukan setakat bahasa Inggeris tapi anak dapat vocab bahasa Arab insyaAllah dan bahasa Melayu lah ada. So just do your storytelling dengan apa-apa bahasa yang kita selesa insyaAllah. Alamak, Husna tak dengar. Suara Husna dah hilang. Okay. Alhamdulillah. Duk baca komen ni, dia pun kata syok duk dengar puan cerita. Dia pun syok dengar puan cakap. Rabbi, insyaAllah. Okay, terima kasih puan atas perkongsian yang sangat menarik. Alhamdulillah dengan adanya buku ini semestinya dapat membantu ibu bapa di luar sana dalam mendidik anak-anak dengan sirah-sirah Nabi dan juga pengajaran yang boleh diambil dalam kisah-kisah Nabi dan Rasul dalam yang disebut dalam Al-Quran. Okay, puan ada apa-apa lagi nak cerita? Boleh? Kita ada masa lagi? Puan nak kongsi apa-apa ke? Nak bagi tips ke? Cara nak baca ke? Untuk dengan Mami Happy, setiap pembelian buku nanti kita akan ada 2 kelas kan Husna kan? Siapa nak kita surprise lagi? Oh ya ke? Silap. Sebenarnya para penonton live hari ini kita ada buat promosi buku Prophet Yusof ni yang 5 series ni. Kita ada promosi harga dia RM60. Kalau beli dapat percuma 2 kali kelas. Percuma kelas melalui Zoom meeting bersama dengan Puan Yanti lah kan? InsyaAllah. So promosi ni dia mula hari ni 10 Jun sampai 13 Jun. So siapa-siapa yang penonton dalam ni boleh dapatkan buku ni dengan ejen-ejen Mami Happy. Boleh beli. Kalau beli dah akan dapat Zoom bersama dengan Puan. Mungkin Puan boleh cerita panjang lagi. Dah kata syok dengar Puan cerita kan. So kita bagi Zoom meeting free 2 kali. Harga dia RM60 je, dapat 5 buah buku kan? Betul? Ya. Beli 60 dapat 5 buku. 5 kan? 5 dan juga saya akan bagi 5 video di mana membantu sebab memang orang kata saya nak mak-mak di luar sana yang orang kata suka dengan cerita saya kan, Hazal min fadli Rabbi, alhamdulillah semuanya daripada Allah kan. Jadi saya berkongsilah ilmu macam mana nak cerita lah surah Yusuf ni. Dia panjang sangat kan, kalau 2 kali kelas memang tak cukup kan. Sebab 2 bulan pun baru cukup kelas kan insyaAllah. Jadi alhamdulillah saya ada video di mana saya guide lah how to use the books at home insyaAllah. Jadi sebenarnya jangan rasa takut dia dalam bahasa Inggeris, dan saya sendiri pun level bahasa Inggeris saya budak-budak kecil boleh lah. Dan Puan Rizmulati ni Inggeris sangat hebat. Okay, kalau baca buku tu make sure Puan pun macam anak-anak juga, apa benda tak faham kan, buka dictionary. Jadi kita sendiri belajar kan, sebab it's a bit high level. Okay, sebab dia bukan setakat belajar surah Yusuf, apa yang tersirat lagi kita belajar pasal Egypt. Okay, kalau kita tengok Palestine is a blessed holy land. Jadi daripada situ kita dedahkan dekat anak kita, jadi anak tu faham. Baru dia faham kenapa Israel nak sangat Palestine tu. Okay, sebab Allah dah janji it's a blessed holy land. Dan kenapa kita jangan sangat percaya Yahudi ni. Kan Yahudi ni memang tak boleh pakai. Ada kata dia memang ada ciri-ciri dia kan dalam surah Al-Baqarah. Okay, jadi dekat situ daripada Palestine, okay, kita bawa anak kepada Egypt pula. Okay, Egypt ni ada dekat UK, ada satu syllabus Ancient Egypt History. Kalau kat Malaysia kita pernah belajar masyarakat Mesir Purba. Okay, jadi alhamdulillah kat situ Puan Riz melatih, saya dah balik Malaysia, jadi anak dia ada yang besar, anak dia dah belajar tentang Ancient Egypt. Jadi dia cuba masukkan elemen Ancient Egypt, subhanallah sangat-sangat seronok dan kita buat dengan anak-anak kat rumah. InsyaAllah. Okey, ejen-ejen yang ada dalam ni boleh mula promote buku-buku ni yang ada promosi RM60 tu, dapat 2 kali free kelas bersama Puan. Okey Puan, ada kata-kata terakhir? Kita nak end live dah? Okey, kata-kata terakhir. Wah, harap jangan terakhir lah Ustaz. InsyaAllah nanti ada lagi. Nanti dah habis COVID kita boleh turun Penang.
InsyaAllah nak Coordinating balik program kampung. HQ. InsyaAllah sebenarnya saya memang banyak turun sebenarnya sebelum PKP, sebelum pandemik yang melanda. Kita memang pergi ke masjid-masjid, kita buat program masjid hopping. Tapi disebabkan musibah yang melanda ni, jadi kita dah tak boleh buat, dan kali terakhir kita buat kat Johor. Jadi it's like a family event sebab saya sebenarnya pernah ditanya oleh kawan saya masa tu baru darjah 3 tau Husna. Kawan saya tanya, saya terpesona dengan dia punya lunchbox. Saya tanya, cantiknya, Ilin, where did you get this? Dia tulis tu, Jesus love you. So dia kata, oh, I got this from father. Father ingat bapak dia kan. Paderi Father dekat church. Dia kata, pasal cerita lah main-main semua kan. Lepas tu dia kata, pasal dapat hadiah ni. Lepas tu dia tanya saya, sebab soalan saya 9 tahun tu lah saya menanam, orang kata, jihad dalam diri kot kan. Macam dia tanya kat saya, ni, you go to masjid right? Dia kata, what do you get from masjid? So saya macam, masjid? No, I don't go to masjid. So dia macam pelik, you don't follow your dad to masjid? No, bagi saya macam masjid tu orang tua kan. Pasal dia macam pelik lah anak Cina kan. Jadi that's why kita buat Quran story time. Okay, boleh tengok dekat YouTube lah. Kita ada channel Quran story time. Saya abadikan kat situ lah tips-tips, mana tahu saya mati nanti kan, bolehlah ramai lagi yang orang kata dapat ilmu ni. Okay, memanjangkan dakwah, okay, rantaian dakwah. Jadi semoga jadi amal dan jariah yang bermanfaat. Dan kita ambil peluang lah sebenarnya nak ceritakan seronoknya Quran tu. Okay, sebab Quran bukan setakat untuk dibaca tapi dihayati, dan juga kita hidupkan taman-taman syurga dalam rumah kita. Okay, simple je nak ajak anak ni. Mungkin kita rasa macam mana dah nak ajak anak aku ni main kan. Macam so kita macam kita bagi dia satu soalan je. Okay, macam Husna pun boleh apply dekat anak-anak menakan orang tu kan. Saya tanya dia sekarang ni, okay, kita ni kita tukar Husna jadi anak menakan, akak jadi Husna. Dia panggil apa? Nama? Mak Choh. Mak Ngah. Sama kita kat kenapa panggil Mak Ngah. Okay. Jadi panggil lah nama anak buah tu, panggil nama apa? Nama Zakwan. Zakwan. Mesti Mak Ngah nak tanya, Zakwan nak masuk syurga tak? Of course lah. Kan? Dia mestilah nak kan? Siapa bercakap? So, Zakwan nak tahu tak? Kita sebenarnya boleh dah masuk syurga dekat dunia ni. Mesti dia pelik kan? Jadi tu mana boleh? Kita tak mati lagi. Okay. Jadi Zakwan nak tahu tak, Nabi cerita, Nabi kata, Nabi Muhammad SAW cakap, okay, kalau kita duduk, kita ingat Allah, ingat Rasulullah SAW, kita ada dalam taman-taman syurga. Masa tu malaikat turun, kan sayap dia jadi rahmat Allah turun, kita boleh doa apa aja. Jadi attract. So this is called attention trap. Trap dulu dia. Orang kata kepung. Okay, supaya dia boleh dapat apa yang kita nak. Dan kita hidupkanlah rumah kita dengan majlis-majlis ilmu di mana kita lah ustaz dan ustazahnya. Dah tak boleh nak pergi masjid sekarang ni kan. Jadi take buat sikit-sikit, lama-lama jadi bukit insyaAllah, sebab kita nak sangat jadi umat. Senang je. Nabi Muhammad SAW kata, khairukum man ta'allamal Quran. Okay, jom Musa nyanyi dengan saya nak. Jadi menyanyi ni penting. That's how you can trap. Okay, Oi. tunjuk tangan. Tak dengar Puan? Tunjuk tangan. Follow exactly yang khoi. Okay. So gerakkan tangan. Khairukum. Macam Sean. 1, 2, 3. Khairukum. Close your mouth. Nak tunjuk meme tu kan. So saya cakap close your mouth. Khairukum. Okay. Man. Show me your teeth. Man. Tunjuk nampak braces. Okay, next word. Ta'allamal. Yes. Pak. Tang ni ada teeth. Ta'allamal. Yes. Okay, jom kita mula begini. Khairukum man ta'allamal. Tiga.
Man, yang Man tunjuk gigi cantik. Man ta'allaman Quran. Quran. Senang ini hadis. InsyaAllah bila kita sebut daripada kita berbebel ke anak-anak kan, kita keluarkan hadis-hadis, insyaAllah itu adalah nur cahaya. Okay, kita memanjangkan rantaian dakwah Rasulullah SAW, keluar hadis daripada mulut kita, insyaAllah very simple. Khairukum man lagi ta'allamal Quran. tunjuk Quran. Penonton boleh ambil lah video ni. Boleh tiru. boleh tiru kepada anak-anak. Saya pun dah tiru dah. Saya boleh bagilah dekat anak menakan saya. Okay, lagi sekali, tak habis sikit lagi Boleh. Okay. Khairukum Man gigi ya. ta'allamal Quran. Nabi dah kata khairukum, the best among you. Okay, yang terbaik antara kamu ialah man, orang-orang ni kan yang senyum dah tadi. Man, dia buat apa? Ta'allamal Quran. Dia belajar tentang Quran dan kemudian the last kalimah wa'allamahu. Bukan ha pada ha. Wa'allamahu. Yes, masya-Allah, ahsanti. Yeah, dah dapat dah satu hadis insya-Allah. Jadi kita sama-sama jadi umat yang terbaik. Rasulullah SAW dah pesan, khairukum man ta'allamal Quran, orang yang belajar tentang Al-Quran dan kemudian dia buat apa? Wa'allamahu, dan mengajarkannya, insya-Allah. Moga-moga Rasulullah SAW kenallah kita nanti di padang mahsyar, nanti di akhirat, di mana kat situ kita memerlukan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi berkat kat dunia ni kita ikut sunnah, okey, kita hidupkan Al-Quran dekat rumah kita, insya-Allah mudah-mudahan Allah pilih kita masuk ke syurga Allah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Okey Puan, terima kasih kerana sudi bersama dengan Mami Happy Show untuk pagi Terima ni. kasih jemput saya. Okey, kita jumpa lagi nanti insya-Allah. InsyaAllah. Okay, bye semua. Assalamualaikum. Jangan lupa grab. Okay, buku-buku ni RM60 sahaja. Very good, very good. Thank you. Because it's not that often we get this kind of approach. Yes, In insyaAllah. Malaysia, we have the normal talk and teach, but we need more activities and different way of passing the knowledge. Thank you InsyaAllah. for the effort. Please pray for us, insyaAllah.